Hai semua, Assalamualaikum, nama aku Olive. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. It's the time of the year again di mana kita telah masuk bulan Disember. Bulan Disember macam biasa, semangat Christmas tu dah akan datang. Winter festival lah, apa segala benda untuk ni berkaitan dengan perayaan Christmas akan mula kita nampak dekat mana-mana je. Even sebelum masuk Disember pun kita boleh tengok dekat mall-mall semua dah berubah konsep, dah berubah dia punya celebration theme apa benda semua. Sedangkan Disember pun tak masuk lagi. Ini bermakna satu je guys, perayaan ini ditunggu-tunggu oleh ramai manusia. Perayaan ini sering diasosiasikan dengan benda-benda yang gembira, hadiah lah, Santa Claus lah dan sebagainya. Bagi mereka yang menyambut kat luar sana, terutama mereka yang beragama Kristian, ini adalah macam perayaan macam menyambut hari kelahiran Jesus Christ mereka. Korang bayang satu je lah, orang Melayu kita, Islam kita pun ada yang acah-acah nak menyambut. Ini tak lagi orang-orang mereka, perayaan agama mereka. Untuk dipendekkan cerita, memang sangat-sangat ramai yang menyambut perayaan ini. Tetapi apa yang aku nak sampaikan hari ini adalah perayaan yang sering dikaitkan, yang sering diasosiasikan dengan benda-benda yang gembira, benda-benda yang indah, bermula yang mempunyai penceritaan di belakangnya yang begitu pedih, sadis, menggerunkan, the dark side of Christmas, yang mungkin korang kat luar sana tak tahu. Sebelum kita sambung cerita ni, aku nak minta jasa baik korang untuk subscribe the channel first bagi mereka yang belum subscribe. Bagi mereka yang dah subscribe, apa lagi, klik the like button dan juga komen kat bawah. Share the video if you will please. Without further ado, let's dive into the video. Dekat sini aku ada 3 backstory ataupun 3 cerita the darkness of Christmas, berkaitan dengan siapakah itu Santa Claus, berkaitan dengan satu watak jahat, evil yang bekerja sama dengan Santa Claus. Ke adakah ini betul perayaan orang Kristian ataupun orang Kristian saja mereka-reka perayaan ini? Jadi yang pertama ni, kita bercakap pasal Santa Claus. Santa Claus ni sering diasosiasikan dengan satu figure lelaki yang berjambang, yang gemuk, baju merah dan sebagainya, yang memberikan kegembiraan kepada kanak-kanak. Dan cerita Santa Claus ini orang kata banyak fiction. Memanglah science fiction. Adalah orang naik kereta rusa jalan atas bumbung orang benda semua tu kan. Jadi Santa Claus yang kita kenal sekarang ini telah diasimilasikan dengan masyarakat dunia sekarang supaya dia ni lebih boleh diterima umum. Tetapi sejarah Santa Claus sebenarnya adalah lebih daripada itu. Santa Claus ni, dia ni diadaptasi oleh satu watak saint ataupun santos. Patron saint ni macam one of the priest, bishop, padri yang besar lah pada suatu ketika dulu. Siapakah saint ini? Saint ini diberi nama Saint Nicholas. Nicholas Claus kan ada dekat-dekat kan. So memang inilah wataknya. Dan Saint Nicholas ni terkenal dengan karakternya ataupun dengan gelarannya Saint Patron of Children. Mana dia seorang bishop padri yang banyak melakukan kerja-kerja berkaitan dengan budak-budak. Jaga kebajikan budak lah, jaga anak yatim dan sebagainya. Jadi Saint Nicholas ni memang itulah tugas dia, memang itulah dia punya specialty. Dan watak Saint Nicholas ni setelah beratus-ratus tahun dia ni evolve. Karakter dia telah di-develop untuk menjadi seorang lelaki yang memberi kebahagiaan, yang memberi kegembiraan kepada kanak-kanak di suatu perayaan. Tetapi ramai yang tak tahu kisah bagaimana Saint Nicholas ni menjadi the patron saint of the kids. Bagaimana dia ni start mula untuk menjadi satu saint yang banyak membuat kerjasama, yang banyak berkaitan dengan budak-budak. Cerita ini bermula di Middle Ages tau, di mana ada cerita mengisahkan bahawa Saint Nicholas ni actually pada ketika itu dia seorang bishop. Dia pergi untuk visit satu rumah yang besar ini, rumah bangsawan lah, boleh dikatakan rumah orang-orang yang berada pada ketika itu, untuk meminta bantuan kepada church dan sebagainya. Dan pada ketika dia sampai dekat rumah tu, dia ada sense something yang tak kena. Ada benda yang tak betul pada rumah itu. Apa yang dia tak tahu adalah perasaan dia tu adalah benda yang benar. Nak dijadikan cerita, dia pergi melawat rumah orang tu. Owner rumah itu telah menamatkan riwayat 3 budak kecil dalam keadaan yang sangat menggerunkan, dan ketiga-tiga budak itu disimpan di dalam barrel tau, di dalam bekas. Orang itu memulakan proses untuk macam pengawitan, macam tak nak bagi bau dan sebagainya. Dia letak macam cuka, garam dan sebagainya untuk dipikelkan, untuk dijerukkan lah. Saint Nicholas ni pun apa lagi, dia macam tak puas hati, dia investigate dan dia jumpa 3 budak itu dekat basement, dekat bawah rumah orang tu. Dan bukan sahaja dia dapat jumpa mayat budak-budak itu, tetapi dia dapat menghidupkan kembali budak-budak itu. He can actually resurrect budak-budak yang telah mati itu. Dan oleh kerana itulah, kisah itulah, dia digelar the patron saints of children
children. Cerita itu semakin lama pihak church, pihak Vatican dan sebagainya mengubah cerita itu supaya lebih friendly untuk didengar, untuk tidak terlalu gerun, untuk didengar dan sebagainya lah. Tetapi hakikatnya itulah kisahnya. Itulah kisahnya di mana seorang padri, Saint Nicholas, menjadi the patron saint of the children apabila kejadian itu berlaku. Cerita yang kedua juga berkaitan dengan Santa Claus, tetapi ada watak keduanya. Watak yang jahat, yang evil, yang diasosiatkan dengan Santa Claus juga. Kita semua tahu di mana Santa Claus ni sepanjang tahun dia akan tengok, dia akan nilai budak-budak ini dan dia akan tentukan sama ada kau ni baik ataupun berada kat naughty list. Kisahnya, kalau engkau seorang yang baik, kau dengar kata budak yang baik, kau akan dapat hadiah. Bagi mereka yang tak baik, engkau akan diberi seketul arang sahaja. Itulah kisah Santa Claus yang sebenar-benarnya daripada dulu lagi. Tapi kisahnya itu actually berbeza pada sekitar kurun ke-17. Daripada kurun ke-17 sehingga awal kurun ke-19, cerita itu bukan yang macam kita dengar sekarang, tetapi berbeza. Ceritanya berkait dengan satu lagi watak. Pada era itu, Santa Claus ini bekerja sama dengan seorang lagi watak yang jahat yang bernama Krampus. Santa Claus akan mengurus budak-budak yang baik, manakala Krampus ini akan deal dengan budak-budak yang nakal ini. Dia ni memang ada bulu yang lebat, seolah-olah kambing, ada tanduk yang panjang, ada lidah yang panjang, ada kuku yang panjang sebagainya. Memang senang cerita, memang watak yang menggerunkan untuk kanak-kanak. Dan Krampus ni, kalau korang nak tahu, memang watak yang bukan watak yang orang kata tiba-tiba muncul ke apa benda, tak tau. Memang ada setengah tempat tu memang ada Krampus Festival. Watak ini memang sangat-sangat kuat diasosiatkan dengan festival-festival percutian, holiday festival macam Christmas dan sebagainya. Kisahnya, kalau engkau tidak berkelakuan baik, Saint Nicholas ini akan menghantar nama-nama orang yang tak baik ini kepada dia punya demon associate, iaitu Krampus ini, untuk uruskan dengan korang. Krampus ni akan datang pergi cari budak-budak yang nakal ini dan dia akan hukum, akan denda, akan punish budak-budak yang nakal ini. Dia mengikut cerita, selepas dia dah denda, dah pukul, dia dah punish budak-budak ni kat dunia, dan dia akan heret benda budak-budak ni semua akan pergi ke neraka untuk selama setahun. Setahun je, lepas tu dia akan pulang balik lah budak-budak ni, cerita dia. Dan Krampus ni tiba-tiba recently watak itu dikembalikan dekat mainstream media, dekat filem dan sebagainya. Dah ada cerita-cerita yang baru untuk menggambarkan tentang watak Krampus ini, dan dikatakan watak Krampus ni akan kembali menakutkan kanak-kanak ini setelah lama ditinggalkan oleh sejarah. Ada pihak yang cuba membawa kembali watak Krampus ini ke dalam dunia moden kita sekarang. Siapakah Krampus yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan ini? Dan yang terakhir, cerita kegelapan ataupun the dark side of a story pasal Christmas ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa ataupun Jesus Christ bagi mereka yang beragama Kristian sana. Jadi cerita dia 25th December itu adalah tarikh kelahiran Jesus Christ. 25th December tengah snowing, tengah dekat Europe tu, dekat belah-belah utara sana, tengah winter, di mana itulah cerita dia. Konon-konon Nabi Isa dilahirkan, Jesus Christ dilahirkan. Tetapi banyak artikel, banyak research, banyak gospel punya what they call it, finding dan sebagainya mengatakan bahawa Jesus Christ ini dilahirkan pada dalam keadaan cuaca yang warm, panas, suam-suam macam itulah, dan bukannya pada winter, bukan pada December. Jadi dari manakah datangnya teori ataupun kisah di sebaliknya mengenai tentang kelahiran Jesus Christ pada 25th December ini? Aku tanya kat kawan-kawan aku yang beragama Kristian dan sebagainya, kebanyakan mereka hanya kata memang itulah yang mereka diajar bahawa 25th December adalah kelahiran Jesus Christ. Kalau korang nak tahu, 25th December itu adalah tarikh di mana berakhirnya sebuah festival orang-orang pagan dekat Rome yang diberi nama Saturnalia. Perayaan ini wujud sebelum kewujudan Kristian lagi. Predate Christianity so long ago. Jauh daripada kewujudan kelahiran Kristian yang sebenarnya. Jadi, adakah betul Kristian yang invent 25 Disember ini ataupun orang pagan? Jom kita tengok apa yang pagan celebrate pada Saturnalia punya festival ni. Saturnalia ni adalah satu perayaan yang mengambil masa selama seminggu tau. Bermula daripada 17 Disember sehinggalah 25 Disember macam tu. This is during the Roman time, dan perayaan ini diraikan untuk honor the god Saturn. Nama Tuhan Saturn dorang. Ada banyak upacara lah, korban dan sebagainya, upacara mabuk, intoxication, beramai-ramai, memang dancing tak tentu hala, joget dalam keadaan mabuk, hanya untuk meraihkan, untuk memberikan kegembiraan kepada god Saturn dia.
Dan pada ketika ini, sepanjang 7 hari ini, segala dosa ataupun segala benda-benda yang melanggar undang-undang pada ketika itu dibenarkan. Dia ni seolah-olah macam purge tau. Macam modern cerita purge ni, di mana satu malam tu semua kesalahan undang-undang dimaafkan, tidak ada ambil tindakan. Sama juga pada ketika ini. Dan setelah wujudnya Christianity, maka pihak Roman punya church, Roman Catholic dan sebagainya cuba untuk adapt perayaan ini ke dalam Christianity punya perayaan sebagai satu usaha untuk convertkan orang-orang pagan ini, untuk ajak-ajak orang pagan ini mengikuti agama Kristian yang baru ini. Dan dalam manifestonya, pihak church mengatakan bahawa mereka masih lagi boleh menyambut perayaan ini di dalam agama Kristian pada 25 hari bulan Disember itu. Tetapi masalahnya sekarang, apa yang ajaran orang Kristian ada tidak sama ataupun tidak kena langsung dengan orang-orang pagan ini. Mereka tak menjumpai kata tengah untuk menyatukan dua agama ini, ataupun macam dia nak ajak orang masuk agama Kristian, dia tak ada benda untuk mengatakan bahawa korang boleh still celebrate ini dekat agama Kristian. Jadi apa yang Roman Catholic buat pada ketika itu adalah mereka adapt tarikh 25 Disember ini pada akhir Saturnalia punya festival ini adalah juga hari menyambut kebahagiaan, keriangan, menyambut happiness tentang kelahiran Jesus Christ mereka. Maka dengan secara ringkasnya, di situlah bermula perayaan Christmas oleh agama Kristian. Sebenarnya panjang lagi cerita mengenai dengan pagan punya celebration itu, mengenai dengan Semiramis dan sebagainya. Memang ada banyak penceritaan yang bersangkut paut. Ini kerana kan kita cakap pasal pagan punya perayaan itu adalah benda yang berkait rapat dengan Semiramis. Apa yang Semiramis buat, apa yang dia nak bawa ajaran tu sebagai semuanya benda tu kan, memang ada berkait rapat. Nanti aku akan sambung cerita mengenai dengan the origin of Christmas celebration yang sebenar-benarnya. Pada hari ini hanya menceritakan pasal the dark side ataupun cerita-cerita gelap yang di-associate dengan Christmas. There you go. 3 benda yang gelap, yang dark, yang di-associatekan dengan Christmas. Kalau korang nak lagi, hit the comment down below, share the video. Till again, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.